Okey, kita akan sambung lagi. Sorry, ada iklan sekejap. Yang pertama, kita akan tengok balik bab yang kita akan belajar adalah bab yang subtopik ini. Yang pertama ialah 6.3. Luas permukaan bentuk 3 dimensi. Luas permukaan bentuk 3 dimensi. Jadi apa yang awak perlu buat adalah diberi satu kubus, awak akan bentangkan, awak akan kira berapa luas bentuk permukaan bentuk. Okey. Bagi itu kalau awak tengok gambar dalam buku teks awak ada bentuk kubus yang mana ada segi empat sama. Segi empat sama ada 6 kotak. Jadi awak akan daratlah panjang, darat lebar, darat dengan 6. Kalau yang ni aku buat awak kira berapa ada segi empat sama, berapa ada segi empat tepat. Jadi kalau dalam ni ada beberapa segi empat, jadi awak akan kira lah segi empat yang tepat lagi 2 segi empat sah. Lepas tu awak akan kira berapa luas segi empat tepat ni dan juga berapa luas segi 3 sama. Okey, sama juga dengan yang sebelum ni, yang ni juga. Awak akan kira ni sama. Okey. Okey, segitiga piramid ni sama, ada 1 segi 4 dan 3 dan 4 segi 3. Jadi awak kira berapa luas awak akan tambah Jadi itulah contohnya. Sama juga lagi, sama konsepnya seperti silinder ni. Jadi macam mana cara nak kira, dalam buku awak pun dah bagi tahu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau awak baca buku pun tak perlu saja pun boleh sebenarnya. Okey, jadi awak akan kira macam mana tinggi. Tinggi ni adalah tinggi. Bulat ada 2 bulatan. Berapa bulatan, luas bulatan adalah 2 pi. Ada berapa bulatan? Ada 2 bulatan. Jadi 4 pi 2 tambah 2 pi j lah. Jadi awak akan dapat 4 pi j something ataupun 2 darat 2 pi j kuasa 2. Tambah dengan luas segi 4. Segi 4 macam mana nak kira? Kita akan kira 2 pi j dengan darat dengan t. So ni adalah 2 pi j t. So bila awak tambah 2 ni awak akan dapat lah. Okay. Ni pi j kuasa 2. Okay. Yang pertama luas bulatan adalah pi j kuasa 2. Jadi ada 2 pi j kuasa 2. Arisia. Okay, awak ada 2 pi j kuasa 2. Jadi tu yang awak dapat 2 pi j kuasa 2 and then tambah dengan 2 pi j t. So ni adalah buku teks awak lah. Awak boleh tengok lagi untuk lebih tak faham. Okay, seterusnya pun sama ni adalah segi kon. Okay, untuk kon sama juga ada satu bulatan dan ada satu kon tinggi sending. Okay, macam mana awak nak kira? So jadi cara yang diajar adalah paling senang, caranya adalah pi j s. Kalau tengok macam ni dia buat pengiraan, dia bahagikan kecil kepada 44 sektor and so on. Jadi awak boleh akan assume sebagai panjang AB sama dengan panjang CD and bla bla ni. So ni adalah pi j. Jadi macam mana formula yang perlu awak tahu adalah pi js. Okey, pi js adalah panjang pi darab dengan jari, darab dengan s. S, okey. S tu apa? S tu adalah ni. Kalau perasan ni s. Okey, so lagi kita akan tengok lagi. Jadi bila nak kira luas bulatan, awak akan kira pi j kuasa 2 darab dengan pi js. S tu adalah luas apa ni, yang lengkungan ni. Okey, so nanti kita akan tengok kalau ada jawapan pengiraan, kalau ada ni. So contohnya kalau awak tengok ni, dalam ni pun ada, dalam buku awak ada juga contoh, beberapa contoh. Sekejap saya kecilkan dulu, ada sebelah ni. Okay, ini ada tunjuk macam mana cara untuk awak mengira CD. Muka surat berapa ni? Muka surat. Okey. Muka surat berapa? Tak nampak ni. Buku saya ni. 107. Okey, so ni ada pengiraan pun sama seperti mana yang saya ajar bagi tahu awak. Okey, lepas tu awak akan kira ni. So ni kita akan tengok bahagian bulatan lah, sebab bulatan apa kon dengan silinder ni formula dia lain sikit lah. Yang antaranya kon adalah 2 pi j kuasa 2 tambah dengan 2 pi j t. So awak kena tahulah ni, apa itu 2 pi j, apa itu 2 pi t. 2 pi adalah 2 pi lah, pi itu adalah 22.7, j itu untuk bulatan adalah di jari bulatan, j itu adalah 7 dan tinggi adalah 9. Jadi ini adalah formula yang dipakai pakai. So awak akan tambah, awak akan dapat itu luas permukaan. Seterusnya lagi untuk kon, awak akan tengok berapa sektor S tu. S dia akan bagi, S ni adalah ni. Okey, so panjang ni kita akan assume berapa ni. Okey, so ni adalah 22.7 darab dengan 3 kuasa 2 tambah dengan 22.7 darab 3 darab dengan 5. 5 adalah ni lah. Ini sektor ni luas permukaan melengkung. Okey. Jadi 47.14 cm square. Cm kuasa 2, dan awak akan tambah. Manakala untuk formula yang last sekali yang belum pernah kita dengar adalah permukaan bulatan sfera. Okey, jadi sfera dia ada formula yang awak perlu tahu adalah 4 pi j kuasa 2. Itu saja. Okay, kalau nak kira permukaan luas bulatan ni adalah formula untuk bulatan sfera. Tu tak perlu kira tambah-tambah tinggi apalah. Okay, contohnya kita tengok dalam ni buku awak ada tulis. Raja menunjukkan sebuah sfera, hitung luas permukaan tersebut. Diberi jari-jari adalah 14 cm. Jadi formula adalah 4 pi j kuasa 2 dan awak akan darabkan, lepas tu terus akan dapat berapa luas permukaan bulatan tersebut. Okay, last sekali awak akan belajar penyelesaian masalah lah, yang mana kita akan combine beberapa dia apa geometri. Jadi awak akan kira lah berapa permukaan luas gabungan sebagai contoh dalam ni lah. Okay, so ada beberapa lagi. Dan yang seterusnya itu saja kot. Ni pun sama ya. Kalau latihan pun sama kalau awak tengok. Ini adalah gabungan poligon geometri. Okay, so yang terakhir adalah isi padu 3 dimensi. So kita akan masuk sini dulu lah. Okay, so kita akan start nota kita. Bab 6.2. 6.3, sorry, 6.3 ya. Okay, kita akan sambung bab 6.3. So nota awak adalah bab 6.3 iaitu luas permukaan. Oh, salah. Luas permukaan.
luas permukaan bentuk 3D ataupun 3 dimensi. Okay, untuk itu saya bagi nota sikit saja. Yang pertama sekali apa yang awak tahu adalah apa itu luas permukaan. Luas permukaan adalah merujuk kepada tertinggal luas permukaan pepejal. Okey. Ialah jumlah luas kesemua permukaan pepejal itu. Okey. Luas permukaan pepejal ialah luas kesemua jumlah luas kesemua permukaan. Permukaan ni adalah jika diberi permukaan 1 segi 4. Okey. Okay, jadi luas permukaannya adalah muka dia. Berapa muka ada segi 4 ni? Okay. Kalau perasan segi 4 ni kita ada 6 muka. Yang pertama bawah ni 1, atas 2, kiri 3, 4, belakang 5, 6. So kita ada 6 muka dia. Jadi untuk mana awak akan kira berapakah luas setiap muka tersebut lah. Okay. Jumlah luas ke semua muka yang ada. Okay, jadi ada beberapa benda yang awak perlu tahu. Antaranya adalah contoh jika diberi satu pepejal, jadi berapa daripada pepejal ni apa yang awak ada. So kita akan masuk terus kepada formula lah, senang. Okey, jadi kita terus buat satu kotak lah. Okey, saya turunkan yang bawah sikit. Okay, so jadi ini adalah pepejal. Saya bagi nama pepejal warna biru lah, tukar color. Ini adalah pepejal. Jadi tepi ni adalah formula lah. Ataupun kalau dalam buku teks awak ada apa Saya tengok dalam buku teks awak. Luas bentangan. Saya tambah sikit lah. So bentangan. Dan seterusnya formula lah, senang. Ataupun luas permukaan pepejal. Ada nak tanya ke? Sampai luas permukaan kot. Jadi kalau bentangan ni awak akan lukis bentang lah. So bentangnya macam mana? Segi 4 lah. Okay. So ni adalah bentangan untuk segi 4. Okay. So apa formula? Formula lah, senang. Di sini sebagai formula. Jadi awak ada 6. Okay. 6 darab dengan luas segi 4. Sama. Itu 6 darab dengan panjang darab dengan lebar. Okay. So formulanya adalah 6 darab dengan panjang darab dengan lebar. So saya buat kotak lah, senang. Okey. Okey, kita masuk yang seterusnya. Okay, yang seterusnya kita ada kuboid. Okey, kuboid. Nak lukis juga ke? Okey. So saya buatlah sikit, nanti kan tak adil. So, kuboid biasanya dia panjang. Okey. So saya tambah titik sikit. Okey, so ni adalah kuboid. Jadi pun sama kuboid, based on gambar tu kita boleh agak-agak je lah. So agaknya, so dia mungkin pot lebar. Macam tu kot. Okey. Sebab dia lebar. Ni pendek sikit Dia buka, okey ni pendek lah kot. Ni pendek lah sebab kita buka macam tu kan. Ni pendek. Okey. Okay, pun sama, formulanya adalah kita akan tengok ada berapa ni segi 4. Okay, biasanya kalau dalam kes ni
Oh ni panjang ni. Saya salah ni. Bila duduk atas mesti panjang ni. Mesti panjang. Dia sebab dia tutup. Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay, panjang. Okay, 2 pendek. Okay, so dalam ni dia akan ada formulanya adalah 2 segi 4. Segi 4 yang biasa. Cuma saya nak label lah senang. 2 ABC. ABC. Tengok segi 4 sama. Segi 4. 2 segi 4 AB. Ni saya tandakan segi 4A. Ini segi 4B. Boleh. So dia ada 2 lah. Tambah. Jadi 2 segi 4. Segi 4A tambah dengan 4 segi besar sangat. Segi 4B. So itulah. 2 segi 4A tambah dengan 4 segi 4B. Segi 4A tambah dengan 4 segi 4B. Okay. So next kita ada lagi beberapa lagi yang lain. Antaranya adalah ada formula kan. Boleh tengoklah formula. Ada formula tak dalam buku awak? Jadi saya terus kepada, tak payah buat ni lah. Saya terus kepada prisma. Prisma depend on the prisma lah. Kalau contoh, sebagai contoh kalau prisma ya. Prisma saya bagi ke? Prisma. Kalau itu prisma tu berbentuk macam ni. Awak kena bentangkan dia lah. So baru kita tahu kalau bentuk prisma ni 3 segi. So maksudnya dia adalah prisma untuk 3 segi lah. Okay, jadi ni adalah prisma untuk 3 segi. Kalau prisma tu adalah pentagon, kena kira pentagon lah. Jadi awak kena bentangkan, lepas tu agak-agak lah. So kalau kita tengok sini ada 2 segi 3, jadi awak akan kira formulanya adalah 2 segi 3 campur dengan berapa? Kalau awak tengok awak buka. Senang buka lah, senang 1, 2, 3, 4 kan. 1, 2, A, B, C. Ni saiz lain, ni sama dengan ni. Ni pun saiz lain. Jadi kita akan kira macam mana? Kita assume ni sebagai A, ni sebagai B, ni sebagai B, ni sebagai C. Boleh tak? Atas ni ada satu lagi. D. Segi 3B, 2 segi 3B. Segi 3 ada 2 je. And then kita ada segi 4, ada segi 4A 1. 1 segi 4A. And then lagi kita ada A, B, B. 1 segi, sulahnya. 1 segi 3, segi 4 juga. Segi 4 C. Tambah juga 1 segi 4D. So awak akan ada dia, awak akan tambah. So depend on the question, depend pada solid pepejal tu, depend pada dia punya bentangan. Daripada situ awak akan buat formula. Cuma yang awak perlu tahu yang penting, yang banyak formula yang perlu awak ingat cuma adalah yang biasa, yang famous adalah silinder. Silinder. Okay. Iaitu apa? Kena tahulah. So dia ada 2 bulatan, satu panjang ni. Dan dia satu bulatan kat sini. Jadi dia ada 2 bulatan campur dengan satu bentangan. Bentangan bulatan. Apa dia panggil apa Saya tak ingat istilah dia. Permukaan lengkung. Satu permukaan lengkung. Istilah dia. Permukaan lengkung. Jadi formulanya adalah 2 pi J. Luas bulatan pi J kuasa 2. Tambah dengan permukaan lengkung adalah pi J T. Tak silap saya. 2 pi J T. 2 pi J. 2 pi J T. Okay, tinggi. T adalah tinggi. Okay. Next, yang perlu tahu lagi. Tadi dah tunjukkan dalam buku teks pun dah ada sebenarnya. Okay, yang ketiga. Yang perlu tahu adalah con. Okay. Con. Yang mana kita buat macam ni con. So bila bentang, dia akan jadi satu bulatan. And then ada satu lagi. Ada setengah, dia akan buat macam ni je. Bulatan. Macam mana? Tak ingat tadi. Macam ni kot. So ni dia dah buka kan atas tu. Tinggi dia. So ni adalah T ke apa. Ataupun dia dalam buku awak dia pakai S kalau tak silap saya. Okay, ada setengah dia buat bulatan macam ni. Maksudnya kita dah buka. So dia akan jadi satu bulatan yang lebih besar. Tapi bulatan ni lebih besar. Sorry. So bulatan ni dia ada mulut. Macam tu. Ada setengah buat macam ni. Okay, sama je. Yang pentingnya kita tahu formula. Yang pertama kita akan ada satu bulatan. Satu bulatan. Dan tambah lagi satu adalah lengkung. Permukaan lengkung. Permukaan
lengkung. Yang mana kalau pakai formula awak akan ada pi j kuasa 2 tambah dengan pi j t. Ataupun setengah pangkat tinggi. Tapi dalam buku teks awak dia pakai S. So ni adalah S. Ataupun setengah buku pakai tinggi lah. So kita ikut buku awak lah. Memandangkan buku awak pakai S, kita pakai S lah. Okay. So ni adalah S. Jadi ni adalah pi j S. So ni formula awak perlu ingat. And then last kali formula yang awak perlu ingat adalah sfera lah. Okay. Sfera macam mana? Sfera bentuk dia adalah bulat. Dan memandangkan dia 3D, kita tambah sikit lah. Shading nak suruh nampak 3D. Ataupun ada satu lagi cara kita nak suruh nampak 3D, kita buat ni. Tunjuk bahawa dia ada bulatan diameter kot. Okay. Nak suruh nampak dia 3D lah. 3 bulat. Jadi formula bila ni benda ni kalau bentang macam mana nak bentang Saya pun tak pandai nak cukup bentang kalau bentang macam mana. Jadi dia akan jadi apa? Yang akan jadi adalah formula dia adalah pi j 4 pi j. Pi j kuasa 2. Pi j t. Pi j kuasa 2 kan? 4 pi j kuasa 2. So itu saja formula Jadi saya tambah sikit nota awak ni. So itu adalah nota awak sikit. Jadi kita tambah sikit baris, ada tak? Sikit dah, hang lah. Alamak. Okay, saya berat sikit. Okay, nice. Ini satu. Ini satu. 3. Okay, so next kita betulkan dia tegak sikit. 90. 1. 2. 3. Okay, 4. Jadi ada pelajar minta nota, jadi saya terpaksalah buat nota. Sedangkan sebenarnya benda ni dalam buku teks pun ada betul tak? Okay, so ni adalah bulatan awak. So kalau nak lukis kasih cantik, buatlah saya buat cantik sikit. Jadi ni adalah segi 4. 1, 2, 3. Terus 3. Kenapa? Saya tekan apa? Okay, lepas tu ni segitiga, so dia akan ada macam tu. So depend on segitiga lah. So ni segitiga. Jadi kalau formula tambah sikit. Ni adalah 2 panjang darat lebar tambah dengan 4 panjang darat lebar. Jadi sama dengan samalah. Luas keratan rentas. Macam mana segitiga? Segitiga ada 2. Jadi kalau segitiga 2, darab 1 per 2 darab panjang darab lebar. Tambah dengan segi 4 panjang darab lebar tambah dengan panjang darab lebar tambah dengan panjang darab lebar. Ni sama dah ada formula, so saya highlight lah formula yang ada. So, yang pertama formulanya ni, yang kedua formulanya ni, yang ketiga formulanya depend on. Yang ketiga ni depend on the polygon. Okay, sebabnya prisma ni ada banyak bentuk. Syarat bagi prisma adalah 1, 2 ada 2 tapak, and then ada permukaan 4 permukaan segi 4 yang bersambung. Belajar sifat-sifat dia dalam bab yang lepas ni. Polygon, okay. Dia ada 2 tapak, and then dia akan ada permukaan segi 4 yang lain yang bersambung. Itu adalah polygon. Jadi kadang-kadang ada polygon yang 3 segi, ada polygon yang pentagon, depend lah. So mana-mana yang bentuk tidak tetap, so depend on the polygon lah. Tapi formula yang tetap biasanya adalah yang ni lah. Segi ni tetap, yang ni confirm tetap, yang ni confirm tetap, segi perpecahan pun sama tetap, dan last sekali adalah sfera. Dia ada 4 lah kalau ikut saya pegangkan 1, 2, 3, 4. Cuma 3 ni yang penting lah. Sebab yang ni jarang dijumpai. Memang formula dia dah ditetapkan dah. Okay, bukan depend on the size apa semua lah. Okay, beres So next kita akan terus, itu saja kot untuk latihan. Saya rasa tu je kot untuk buat awak ni. Next kita akan belajar mengira lah. So macam mana nak kira, so kita tengok sikit buku. Okay, dah cukup. So saya buat satu lagi pembaris. Ini muka surat yang kedua untuk buku saya. So saya sebenarnya kali ikutkan sebelum ni kan kita buat ajar video je kan. Daripada situ saya tulis nota kan. Tapi ada pelajar nak minta saya buat video nota, jadi tu yang saya terpaksa ajar awak sambil buat nota sekali lah. So sebab lebih kurang macam sekolah kan. Sekolah pun saya bagi nota buat salin kan. Okay, so ni lah lebih kurangnya. Harapnya awak boleh terima lah. Kalau awak ada cadangan yang lebih baik, saya terima. Okay, next. Okay, pengiraan penyelesaian masalah yang melibatkan. So yang sebenarnya kita akan belajar macam mana nak kira. Okay. So ni formula. So kita akan tengok contoh. Yang sebenarnya kita akan belajar contoh lah. Pelatihan lah. Contoh atau pelatihan.
Saya besarkan sikit. Okay, so untuk hari ni memandangkan ada masa 10 minit lagi sebelum habis kelas, saya terus bagi jawapan lah. Kalau tak saya nak suruh awak selesaikan. Ada 6 orang kan, 12 orang. Okay, next class nanti boleh cuba selesaikan tak? Okay, memandangkan ni masa dah tak cukup, jadi saya lah tolong selesaikan. Okay, so kita tengok satu bentuk. Bentuk yang pertama adalah segi silinder. Salah. Silinder kan? Betul. So, siapa boleh tolong bagi jawapan terus lagi bagus lah. Terus masuk jawapan. Ada kalkulator kat depan kan? Kalau tak ada kalkulator dengan awak, tak apa lah. Saya terima. Jadi cara untuk awak kira adalah saya besarkan dulu. Yang pertama kita akan masukkan adalah luas. Luas permukaan. Ini adalah jumlah luas permukaan sama dengan formula. Formula untuk bulatan adalah 2 pi j kuasa 2. Maksudnya kita ada 2 bulatan. Bulatan adalah pi j kuasa 2. Ada 2, 1, 2. Jadi tambah dengan 2 pi j t. Ini adalah tinggi. Jadi awak akan masukkan nilai 2 darab 22 per 7 darab dengan j. J adalah berapa? J ni. So yang dibagi adalah diameter. So j sama dengan berapa? 21 per 2. Berapa? Dapat 10,5. Jadi awak akan dapat 10,5. So kita cik 10,5 kuasa 2 tambah dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan tinggi. Tinggi berapa? So saya tak buat darab sebab kurungan. Kurungan pun kita sama kan. Kurungan pun bermaksud darab. Jadi awak boleh tekan kalkulator awak kalau ada. Alhamdulillah ada kalkulator. Okay, 22. Okay, kalkulator ni tak hidup. Okay, 2 darab 22 per 7 tambah darab lagi. Darab dengan 10,5 kuasa 2. Okey, tambah dengan saya terus dulu jawab yang ni dulu boleh tak? Jadi dapat 6, 9, 3. Tambah lagi yang seterusnya awak akan dapat 2 darab 22 per 7 darab dengan pi j t kan? So ni pi j 27 darab dengan 35. So awak akan dapat 220. Tambah 2 ni awak akan dapat 3, 9, 10, 11, 1, 1, 6, 7, 8, 9, 1, 3 cm. And then memandangkan ni adalah luas kuasa 2. Itu sahaja. Boleh? Okey, boleh faham ke? Kalau tak faham boleh angkat tangan. Okey, yang seterusnya kita pakai yang seterusnya luas permukaan untuk segi kon. Jadi kon walaupun dia terbalik sebelah sana, sini mesti dikira tinggi, faham Ataupun kadang kita pakai S lah. Setengah awak pakai S. Buku awak pakai S, kita pakai S. Permukaan melengkung. Okey, boleh bagus Samia. Ada respon. Alhamdulillah. Okey, yang seterusnya lagi kita tengok. Luas permukaan tulis luas permukaan sama dengan, ingat formula. Formula yang ada adalah yang pertama sekali adalah bulatan. Ada berapa bulatan? Satu bulatan. Pi j kuasa 2 tambah dengan pi j t ataupun S lah. Okey, kalau tengok butet awak dia pakai S, saya pakai T. Okey, S lah. Okey. And then kita tengok berapa? 22 per 7 darab dengan berapa? Darab dengan J. J adalah jari. Yang diberi adalah diameter. Jadi jarinya adalah 14 bagi 2. Tu 7 bagus. And then seterusnya lagi. Darab dengan tak ada darab kan. Terus kuasa 2. Tambahkan dengan pi. Pi adalah 22 per 7. Darab dengan J adalah 7. Darab dengan S adalah pembukaan garis luas permukaan melengkung. S tu adalah tinggi lah. So ni adalah 35. Awak akan kira, awak akan dapat lah. Kalau saya potong pun dapat ni kot. Potong-potong dapat 1. Potong-potong dapat 1. 22 darab 35 darab bla bla bla. So saya kira 22 darab 7 tambah dengan 22 darab 35. Okay. 924. Nak cantik lagi awak boleh kira lah. Kira berapa luas ni, boleh kira berapa ni, tambah awak akan dapat. Sama je mana-mana pun. Yang penting saya tengok ada formula. Kenapa tak ada kurungan cikgu? Boleh pula ada. Kalau saya buat kurungan boleh tak? Boleh. Ada setengah pelajar kata dia nak buat kurungan. Kenapa? Sebab nak asingkan antara A dengan B. Apa bulatan circle dengan luas permukaan. Supaya nanti nak kira nanti tak salah. Lagi bagus. Okay? Ada setengah buat kurungan lah. Sebab apa? Nanti kan nak pening darab lagi. So kita tahu yang ni adalah untuk bahagian bulatan, yang sebelah kanan ni adalah untuk bahagian luas melengkung. Boleh juga. Okay, macam ni lah. Kalau ni pun boleh lah buat satu. Senang. Okay, next. Yang ni adalah bulatan. So yang ni apa benda? Tu ada 10 minit lagi sempat lah. Okay, 3, 4 yang boleh buat ke? Awak tolong buat boleh? Kalau kira kan boleh? Saya bagi awak jamboard, awak tolong jawab boleh? Macam sebelum ni lah. Tak? Nak buat tak? Tak nak. Okay, so kita tengok yang ketiga. Yang ni awak belajar. Okay. Ni 3.4. Kita akan gabung lah. Okay, next kita akan tengok yang pertama. Yang ni yang seterusnya adalah luas permukaan juga. Tulis luas permukaan. Ataupun terus tak payah tulis pun tak apa. Sebab nak ada sama dengan. And then kita pakai formula. Apa formula? 4 pi j kuasa 2. Betul tak? Saya pun tak ingat dah. Tengok ni.
Okey, betul lah pi j kuasa 2. Jadi teruskan masukkan nilai. Ni yang dia bagi adalah dia jari. Jadi masuk nilai saja 4 kurungan 22/7 darab dengan j adalah 1/4 kuasa 2 kurungan darab. Okay, saya ada darab, saya ada kurungan lagi. Boleh ke cikgu? Tak apa. Okey. Okey, seterusnya lagi. Jadi kita akan dapat berapa? Saya pun tak tahu. Kita tekan kalkulator je, senang. Okey, 4 darab 22 per 22. 2 per 7 tambah, darab lagi. Darab dengan 1/4 kuasa 2. Tak masuk lah. Berapa dapat? 24.6. So itulah jawapan dia. 24.64. Yang ni pun samalah saya rasa. So saya tak payah kira. Yang last kali adalah gabungan. Macam mana ni? Yang pertama ni adalah sfera. Yang kedua adalah coin. Sebenarnya kita dah tahulah. So luas, tulis jumlah luas. Permukaan adalah luas hemisfere. 1/2. 4 darab dengan 4 pi j kuasa 2 kan. Tambah dengan con. Con berapa? Kurungan lah, saya buat kurungan sebab kita nak asingkan lah. Senang. Jadi ini adalah segitiga. Segitiga ada satu bulatan iaitu pi j kuasa 2 tambah dengan pi j t. Faham tak? Okay, so ataupun ni adalah luas hemisfera. Separuh bulatan. Hemisfera. Hemisfera yang ni adalah con. Jadi tambah dua ni. Okey, faham kan? Hemisfera dengan con. Jadi apa yang seterusnya awak akan jawab adalah terus masukkan nilai 1/2 darab dengan 4 darab dengan 22/7 darab dengan j kuasa 2. J adalah 3 kuasa 2. 3 dijari kan. Okey, tambah 22/7 darab dengan 3 kuasa 2 tambah, ini kurungan, 22/7 darab dengan 3 darab dengan, alamak, dia bagi apa tu? Tinggi. So, sekejap saya kena betulkan sikit, ada beberapa yang perlu check balik, takut salah. Betul ke buku awak ni, sebab buku awak dia bagi luas permukaan lain. Sekejap saya check balik. Takut salah konsep dan teori. Okey, terpaksa lah. Tu memang dia kira luas permukaan melengkung. Jadi awak kena pakai teorem Pythagoras untuk dia ni. Okey. So ni awak kena pakai teorem Pythagoras. Kalau awak ingat balik, teorem Pythagoras segitiga. Saya buat balik keluarkan ni, sorry mana? Segitiga Ingat teorem Pythagoras? Kalau sini 3, sini 4, sini berapa? 5. Ataupun formulanya adalah A kuasa 2 tambah apa sama dengan terbang dah punya. Kalau ikut balik formula segitiga teorem Pythagoras yang awak belajar dulu. Saya dah ajar kan. Ni A, ni B, ni C. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C. So soalan dia dah bagi bawah ni 3. Yang ni adalah 4. Okey. Jadi 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. 3 kuasa 2 9 tambah 4 16. 9 tambah 16 25 sama dengan C kuasa 2. C sama dengan punca kuasa 25. Jadi C adalah 5. Ataupun awak kalau dah biasa buat teorem Pythagoras, kita akan tahu dia ada teorem yang memang akan sama. Kalau 3, 4, 5. Jadi ni sebenarnya adalah 5. So ni adalah 5. So awak kena cari tu. So sama dengan darab dengan 5. Jadi awak akan dapat kira lah. Potong dapat 2. Malangnya nak kira. Sebab kalkulator saya tak berapa mesra alam lah. Okay, so saya tekan kosong. Saya tolong kira. Ada yang boleh tolong kira untuk saya ke? Berapa jawapan? Ada tak yang sudi? Tak ada. Sedihnya tak ada orang sudi tolong saya. Darab dengan 4. Darab dengan 22 per dengan 7. Darab dengan 3 kuasa 2. Sama dengan. Oh, nampak ni saya tak nak. Oh, banyak ni. Baik betul. So, 5, 6, 4 per 7. Tambah dengan 22/7. Dah habis masa dah. 20 minit lagi. Darab dengan 3 kuasa 2. Tambah dengan 22 per dengan 7. Darab dengan 3. Darab dengan 5. So 7, 5/7. 75. 5/7. So awak akan tambah 2 ni, awak akan dapat berapa? Okay, tambah dengan 56. 4/7. Kita akan dapat 132. So jawapannya adalah 132. 132. So 132 ni adalah sentimeter padu. So, itu saja jawapan dia. Yang seterusnya ni adalah segi 4. 1 minit lagi dah tak cukup masa dah. Awak tolong kirakan boleh ke? Kira berapa ada segitiga? 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga. Lepas tu segitiga dia bagi macam ni kan segitiga kan? Okay. So ni 13, ni 4. Jadi berapa nak kira?
3 darab segitiga. 1 per 2, jarak dengan 13, jarak dengan 4. So ada segitiga, lepas tu tambah dengan segi 4 ada berapa? Panjang, lebar ada 10 darab 10. Jadi, so dapatlah satu segitiga ni. Tambah pula ni adalah kubot. Kubot ada berapa? 10 darab 4. Ni, awak perasan ada 10 darab dengan 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi awak akan ada. Tu saya nak kira juga. Dah tak ada masa ni. Awak ada kelas lagi? Jadi, dah rehat dah. Tak ada masalah. Jadi awak tolong kirakan boleh ke nanti? 10 darab 4. Lepas tu bawah tu ada. So yang ni segi 4 ni awak akan ada 4. 4 darab dengan 10 darab 4. Tambah dengan ada berapa segi ni? Yang bawah ni tapak dia ni. Tapak dengan atas ni. Satu ada, dua ada. Jadi 10 darab 10. Jadi ada dua segi 4. 2 darab segi 4 sama. 10 darab 10. So awak akan tambah semua yang ni. Awak akan tambah dengan yang ni. Awak akan dapat total berapa. Okey? Boleh ke? Dah habis masa dah. Okay, untuk kerja rumah. Kerja rumah awak buat kat rumah lah. So yang ni kita dah bincang dalam kelas. Bukan dalam kelas. Ya. Kita dah bincang secara online. So kalau awak rasa nak, nanti saya akan kongsikan ni, slide ni, sekejap lagi ataupun sekejap lagi lah. Kita terus kongsikan terus dalam Telegram. Okey? Okey ke? Nak kongsikan dalam Telegram? Okey, senyap je. Okey. Lamia aja bunyi, lain mana? Kita dah tidur yang lain ni. Okey, so kerja rumah. Kerja rumah adalah mana kerja rumah ni? Ni kerja rumah. Nampak pun. Kita luas merupakan objek geometri dimensi, 3 dimensi. So soalan nombor 1 dan soalan nombor 3 lah. Macam menarik soalan nombor 1 dan nombor 3. Ini soalan nombor 2, nombor 3. Nombor 1, nombor 3 lah. Okey. So untuk kerja rumah, kita kecilkan. Dah tukar jauh dah. Habis masa dah. 6.30, 3.30 dah. Hilang. Okey dah. So saya tambah satu lagi membaris. Tunggu sakit dada . Okey, kita paste kan. So ni adalah kerja rumah awak. Paste. Ni saya besarkan sikit. Jadi awak buat kat rumah. So ni adalah kerja rumah. Warna biru. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Gurunya berusaha aku. Okay, itu saja untuk hari ni. Kalau tak ada apa-apa, kita akan tamatkan kelas kita. Bila angkat tangan, thumb down ke, bye-bye ke. Okay, so kita akan habiskan kelas kita sekarang. Boleh ke? Attendance sekejap, saya tambah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita akan habiskan kelas kita. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.